بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, inayah dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di waktu zuhur dan tengah hari ini kita sama-sama diberi keizinan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama salat zuhur secara berjamaah, alhamdulillah, dan masih lagi meneruskan ibadah puasa kita, alhamdulillah, dan sekali lagi alhamdulillah, dengan izin dan kekuatan daripada Allah, kita sama-sama dapat duduk walaupun sekejap di dalam majlis ilmu pada tengah hari ini, alhamdulillah, dan dapat dimeriahkan lagi dengan kehadiran tetamu-tetamu kita pada tengah hari ini, terutama sahabat rakan pendakwah Ustaz Haslim Hollywood. Terima kasih juga atas kedatangan Datuk Asri dan rakan-rakan daripada tim beliau. Seterusnya kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Baqarah merujuk ayat 177, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat ni saya baca hanya 3 baris sahaja, sedangkan yang sebenarnya ayat ni mempunyai hampir 7 baris, satu ayat yang cukup panjang. Tetapi disebabkan keterhadan masa dan waktu, saya kira memadai untuk kita bahas sampai pada baris yang ketiga, insya-Allah. Jadi apa kata Allah di dalam ayat ini? Laisal birra, bukanlah dikatakan semata-mata kebaikan, an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, dengan hanya kamu menghadapkan wajahmu sama ada ke arah timur maupun ke arah barat. Walakinnal birra, tetapi kebaikan yang utama, kebaikan yang sebenar ialah man amana billahi wal yawmil akhir, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan beriman kepada hari akhirat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan juga beriman kepada kesekalian para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wahyu Al-Quran, dan juga beriman dengan kesekalian para utusan Allah daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Baik, ayat ini dikenali di kalangan ulama-ulama tafsir sebagai ayatul bir. Apakah makna al-bir? Al-bir dalam bahasa Arab bermaksud kebaikan. Al-bir dalam bahasa Arab bermaksud kebajikan. Ayat ni telah diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai kebaikan yang sebenar di dalam agama. Apa dia kebajikan yang sebenar di dalam agama? Secara menyeluruh, secara komplit, secara komprehensif. Ayat ni disebut sebagai ayatul bir kerana terdapat pengulangan 2 kali kalimah ataupun perkataan al-bir. Pertama pada lafaz laisal birra, bir sekali. Yang kedua pada lafaz walakinnal birra, 2 kali. Sebab tu disebut ayatul bir. Dan ayatul bir ini termasuk di dalam salah satu ayat-ayat Allah yang agung, yang menceritakan tentang dasar-dasar agama, dasar-dasar ajaran Islam. Sebab itu daripada ayat ini sahaja ulama-ulama telah mengeluarkan 16 kaedah yang jadi basic, yang jadi asas dalam agama. Apa dia 16 perkara tersebut? Kalau kita nak bahas secara panjang, bermula daripada man amana billah, nombor 1. Yang kedua, wal yaumil akhir. Yang ketiga, wal malaikati. Yang keempat, wal kitabi. Yang kelima, wan nabiyyin. Itu baru 5. Kalau kita baca secara panjang, wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Itu dah 10. Wasailina wa firriqa, dah ada 12. Kemudian wa aqamas salat wa ataz zakat, jadi 14. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, jadi 15. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, itu 16. Jadi itulah 16 asas kaedah yang jadi basic di dalam kebaikan agama. Jadi bila kita menyebut tentang lafaz al-birra, apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir kita fahami secara detail dan mendalam bahawa kebaikan dan kebajikan yang sebenar dalam agama harus meliputi 2 kriteria ataupun 2 elemen. Pertama disebut kebaikan dari sudut ibadah, yang kedua kebaikan dari sudut adab, yang kita panggil etika, yang kita panggil akhlak. Jadi nak jadi baik yang sebenar dalam agama, bab ibadah pun kena baik, bab akhlak pun kena baik. Sebagai contoh, bila kita sentuh berkaitan dengan bab ibadah, yang kita duk solat 5 waktu sehari semalam ibadah, yang kita duk berpuasa bila mari kewajipan di bulan Ramadan, seperti yang kita duk hadap sekarang, kita sama-sama berpuasa bab ibadah.
Kemudian bila ada panggilan di musim haji, kita ada diberikan kekuatan, kita diberikan kesihatan, kita diberikan keamanan dalam perjalanan, kita diberikan kemewahan dari sudut kelebihan harta, maka kita berhaji. Dan perkara-perkara ibadah yang didefinisikan dalam agama, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita amal, termasuk di dalam bab ibadah. Manakala bab akhlak pula yang melibatkan perkara-perkara seperti kita menjaga dan menjalinkan keharmonian di antara diri kita dengan saudara kita yang lain, jaga perpaduan di antara kita, jaga hubungan kekerabatan di antara kita, kemudian hubungkan tali silaturahim, bantu orang-orang yang fakir, tolong orang-orang yang miskin, kemudian memuliakan dan menyantuni anak-anak yatim, bantu orang-orang yang memerlukan, bantu orang-orang ibnu sabil yang terlantar dan melarat dalam perjalanan sebagai contoh. Jadi nak jadi baik yang sebenar dalam agama, kena ada dua benda ni. Kita sama sekali tak boleh nak dikatakan baik yang sebenar kalau ada cuma salah satu daripada hal tersebut dan tak ada satu lagi pada kita. Dengan kata lain, nak suruh faham, nak jadi baik yang sebenar dalam agama, ada dua benda tadi, perlu komplit, perlu lengkap. Tetapi yang jadi masalah ialah apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Kedapatan ramai dalam masyarakat kita yang saya berani sebut kerana realiti ini berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, ada sebahagian umat ataupun orang Islam, dia lebih memberikan tumpuan pada salah satu daripada kebaikan tadi, lalu dia mengabaikan salah satu yang lain. Sebagai contoh, bab ibadah dia jaga, semayang dia jaga, berjemaah dia jaga, mari bulan puasa dia puasa, tak pernah tinggal puasa, mari musim haji dia pergi haji, ada ketika dia pergi umrah, dia buat amal-amal bentuk ibadah yang lain. Tapi dia meninggalkan dan mengabaikan bab yang kedua. Contoh, semayang tak tinggal, tetapi tak membantu orang fakir dan orang miskin. Puasa tak tinggal, tetapi tidak memuliakan dan menyantuni anak yatim. Contoh, semayang tak berhenti, tapi bila berbisnes, bila bermuamalah, bila buat transaction dengan orang lain, dia boleh kencing kawan tu, dia boleh tipu kawan, serahkan bisnes dia, sebagai contoh. Jadi apa yang berlaku di sini, dia pentingkan ibadah, tapi dia mengabaikan bab adat dan akhlak. Yang ni saya berani sebut sedang berlaku. Ada juga satu lagi jenis pattern manusia, dia buat yang kedua tadi. Dia jaga bab adab, dia jaga bab akhlak, tapi dia mengabaikan bab ibadah. Bila bercakap dengan orang, bila berurusan dengan orang, dia punya bahasa lembut, dia punya bahasa sopan santun, dia punya cakap retik rening. Tapi bila Bilal melaungkan azab, tak semayang juga. Sebagai contoh, dia ni orang yang baik dalam masyarakat, tak ada rekod dalam list dalam mana-mana balai polis, tak ada rekod jenayah dengan balai polis. Tapi bila mari bulan Ramadan, geng plastik hitam juga. Contoh, ada juga dia baik perangai dia, tak suka usik orang, hanya fikir pasal diri dia sendiri, tapi aurat mungkin dia tak mampu nak jaga. Yang ni banyak berlaku dalam masyarakat. Jadi nak kebaikan yang sebenar, kena jaga dua-dua. Bukan hanya wajib pada satu bahagian dan satu pihak, tapi kita mengabaikan pada bahagian dan pihak yang lain. Yang lebih sedis dan sedih, apa yang berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan, pakcik, makcik, ialah bila kita kedapatan dengarnya perkataan-perkataan seperti ini, tak asing bagi kita.
Aku ni nampak saja tak semayang, tapi hati baik. Pernah dengar tak perkataan macam ni? Aku bila Ramadan nampak saja tak puasa, tapi perangai baik, hubungan dengan orang baik. Aku saja nampak dedah aurat, buka rambut, tak tutup aurat dengan sempurna, tapi tak pernah buat jahat, tak pernah buat perangai dengan orang baik. Ini adalah dakwaan-dakwaan, claiming yang keluar daripada mulut insan-insan tertentu. Baik. Bila orang-orang berbicara dan bercakap seperti ini, bermakna dia telah melakukan dua kesalahan yang cukup fatal dalam agama. Apa dia kesalahan dua? Pertama ialah kesalahan dia kerana sanggup meninggalkan perintah-perintah yang menjadi arahan Allah atas diri dia. Contoh, dia cakap dia ni walaupun tak semayang tetapi perangai baik. Baik, apa pandangan tuan-tuan kepada orang yang meninggalkan solat? Apakah hukum meninggalkan solat? Berdosa. Jadi dia menganggap bila dia berperangai baik, adakah layak untuk dia mempermainkan tentang solat, meninggalkan tentang solat? Nombor satu kesalahan dia meninggalkan asas ibadah dalam agama. Dia juga sanggup meninggalkan ibadah puasa. Dia juga sanggup meninggalkan perkara-perkara yang menjadi perintah Allah atas wanita, menutup aurat dengan baik dan sempurna. Itu kesalahan pertama. Kesalahan dia yang kedua ialah bila mengaku-ngaku baik, kita langsung tak menafikan. Dengar betul-betul, jangan bagi silap faham. Yang dia kata, aku walaupun tak semayang tapi perangai baik. Kita tak nafi yang dia cakap dia perangai baik, go on teruskan hak perangai baik tu. Cuma nak suruh tambah apa? Sebelum ni tak semayang. Aku ni nampak saja tak puasa tapi akhlak baik. Hak akhlak baik tu kita tak nafi, teruskan dengan akhlak baik. Tapi bila bulan Ramadan ramai-ramai orang puasa, kita pakai puasa. Sebab apa? Kesalahan yang kedua, kerana dia menilai dan meletakkan kebaikan tersebut benar, yang dia buat hak kata baik itu baik. Tetapi definisi kebaikan agama yang sebenar dan menyeluruh kena ada berapa tadi? Kena ada dua. Jadi dia hanya buat berapa? Satu. Dan dia tak buat satu, fail satu, maka di sinilah silap dakwaan dan claiming dia dah jadi orang yang baik. Sebab kita nak dakwa kita ni baik, perlu ada landasan, perlu ada neraca syariat dan agama. Mana kebaikan yang sebenar yang agama tunjuk, mana kebajikan sebenar yang agama tunjuk, perlu dia ada benchmark, penanda aras dia. Penanda aras dia, baik yang sebenar kena buat dua-dua, kena lakukan dua-dua, jangan buat salah satu dan jangan meninggalkan kedua-dua, baru kita boleh kata kita tu baik. Jadi itu kesilapan dia. Baiklah, bermula daripada sinilah tuan-tuan dan puan-puan keluarnya dua istilah yang penting dan utama. Istilah yang keluar yang pertama ialah umurun muslihah. Yang kedua disebut umurun munazimah. Apa dia umurun muslihah? Apa dia umurun munazimah? Umurun muslihah ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan seorang hamba dengan pencipta dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurun muslihah itulah yang kita sebut sebagai ibadat tadi. Kita semayang, kita dengan Allah. Kita puasa, kita dengan Allah. Kita berhaji, kita dengan Allah. Kita beribadah, ibadah kita itu dengan Allah. Bab ibadah inilah yang disebut umurun muslihah. Manakala yang kedua, umurun munazimah ialah berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan saudaranya yang lain, yang kita sebut sebagai adat. Hak tadilah
Kita jaga silaturahim, jaga persaudaraan, bantu fakir, bantu miskin, mulia dan santuni anak yatim, bantu orang memerlukan, bantu ibnu sabil dan sebagainya. Yang ini disebut umurun munazimah. Baik. Sekarang bila tuan-tuan dah faham kerangka ini, frame ini, inilah yang disebut kebaikan, inilah yang disebut kebajikan yang sebenar dalam agama. Bila kita dah faham benda ni, baru kita masuk pada ayat laisal birr. Jadi ni kita baru nak start kan? Boleh faham? Boleh lagi? Ni baru nak start betul lah. Tadi bunga-bunga dia panggil flower saja. Nak bagi suruh faham dia punya framework bagi ayat ini. Laisal birr, bukanlah semata-mata kebaikan, an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, dengan hanya kamu menghadapkan wajah kamu sama ada ke arah timur maupun ke arah barat. Ayat ni masih lagi berhubung dengan ayatul kiblah. Sebelum ayat 177, Allah berbicara mengenai kiblat. Dalam ayat 143, ayat 144, ayat 145, Allah berbicara mengenai kiblat dan tahwil kiblat. Apa dia tahwil kiblat? Perpindahan kiblat, merubahan kiblat bagi umat Islam. Dari Baitul Maqdis Allah perintahkan ditahwilkan ke arah Baitullahil Haram di Mekah, dan masih lagi mempunyai hubungan. Dan sebenarnya ayat ini adalah berupa teguran Allah kepada golongan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Baik, Allah menegur golongan Yahudi kerana suatu ketika dahulu, tuan-tuan faham, Rasulullah berasal di bumi Mekah, membesar di Mekah, menerima wahyu di Mekah, berdakwah di Mekah, dan dakwah Rasulullah juga ditentang oleh orang-orang yang berada di Mekah. Sampai satu saat dan tempoh Allah memerintahkan Rasulullah supaya berhijrah ke Madinah. Bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, di Madinah ni sudah ada kaum dia, sudah ada penduduk dia, terdiri daripada orang-orang Aus dan Khazraj satu, dan juga kaum-kaum Yahudi. Adanya Yahudi Bani Nadir, adanya Yahudi Bani Quraizah, adanya Yahudi Bani Qainuqa. Jadi bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi ini menganggap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai suatu ajaran baru, sebagai suatu agama baru. Kenapa demikian? Kerana yang menjadi dominan di bumi Mekah sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, bagaimana orang-orang Yahudi mengenal kepercayaan penduduk Mekah, bagaimana orang-orang Yahudi mengenal bentuk penyembahan penduduk-penduduk Mekah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, orang-orang di Mekah ni sembah berhala, sembah patung, sembah kayu, sembah pokok, satu hal. Dan dari sudut akhlak, mereka berakhlak dengan akhlak jahiliyah. Suka minum arak, suka berzina, suka melacur, suka tanam anak perempuan hidup-hidup, percaya benda khurafat, percaya benda tahyul, berperang atas perkara yang remeh-temeh dan sebagainya. Ini akhlak-akhlak jahiliyah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk islah, untuk baiki dua benda yang besar. Satu dari sudut kepercayaan dan keimanan, yaitu membawa mereka kembali mentauhidkan Allah. Suruh tinggalkan penyembahan berhala, tinggal patung-patung, tinggal sembah kayu, tinggal sembah batu, tinggal percaya tahyul, tinggal percaya khurafat. Tauhid al-khalis lillahi ta'ala.
Yang kedua, nak cleansingkan jahiliyah tadi, nak tukar supaya mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia, manusia yang beradab baik. Senang ke susah tugas Rasulullah ni? Nak tukar satu bentuk keimanan yang dah berakar umbi dalam tempoh yang cukup lama, yang orang percaya benda ni sejak zaman berzaman, yang orang pegang benda ni sejak zaman nenek moyang kita, nak tukar bukan satu benda yang senang dan mudah. Dan satu lagi, nak tukar akhlak orang secara berkelompok dan besar-besaran. Kita hak jadi ustaz, kita hak jadi penceramah, nak tukar akhlak seorang saja, tak berapa berjurus nak suruh jadi berjurus, tu pun duk garu kepala, luruh habis garu. Bila lah hang nak jadi baik, bila lah hang nak ubah seorang baru, tu pun sakit kepala kita. Ni nak ubah satu penduduk, satu negeri yang perangai dia macam-macam tadi, macam-macam. Kita hak satu macam pun garu kepala, sakit kepala, bukan mudah. Jadi bila Rasulullah bawa benda ni, islah benda ni, orang-orang Yahudi di Madinah menganggap Rasulullah membawa ajaran baru, bermaksud berbeza dengan hak mereka faham, berbeza hak mereka kenal sebelumnya. Tetapi bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, apa yang mereka perli Rasulullah, apa yang mereka sindir Rasulullah? Muhammad, kamu dakwa, kamu bawa agama baru, kamu bawa ajaran baru, tapi bila nak bersolat, bila nak beribadah, kamu menghadap ke arah yang sama dengan kiblat kami. Patutnya ajaran baru, agama baru, kami kok lain, hang kok lain lah. Tapi bila nak semayang, bila nak solat, nak beribadah, pasal apa kiblat kamu tu sama arah dengan kiblat kami? It's fact. Itulah kebenaran, itulah kenyataan. Sebelum berlaku peristiwa tahwil kiblat, memang Rasulullah dan para sahabat bila beribadah dan bersolat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Duduk di Mekah dulu Masjidil Aqsa, hijrah ke Madinah pun menghadap Masjidil Aqsa. Berapa lama tempoh dia? Ada riwayat menyebut 16 bulan selepas hijrah, ada riwayat menyebut 17 bulan selepas hijrah. Maksudnya habis tempoh tu, maka berlakulah tahwil kiblat. Allah memerintahkan Rasulullah dan sahabat ni supaya bila mereka beribadah, bersolat ke arah Masjidil Haram. Bila tahwil kiblat, Yahudi yang sama perli Nabi, sindir Nabi, mari sindir hal lain pula, mari perli hal lain pula. Lagu mana? Dia kata umat Islam ni, kalau orang Kelantan dia sebut jenis tak lekat punjat. Tahu tak lekat punjat? Tak ada pendirian, tak konsisten. Dengan kata lain, lagu mana lah orang Islam semayang beribadah, sekejap kau ni, sekejap kau tu, sekejap kau ni, sekejap kau tu, macam tak ada ketetapan, macam tak ada pendirian, macam tak kemat. Mana satu ni kiblat dia ni, mudah nak khabar. Dia sindir pula lagu tu. Jadi Allah datangkan ayat ni bukanlah semata-mata kebaikan dengan kamu menghadapkan wajah kamu ke arah timur ataupun barat. Boleh. Kerana orang-orang Yahudi bila mereka beribadah dan bersolat, mereka menghadap ke arah mana? Barat. Kerana arah barat itulah arah Baitul Maqdis. Manakala orang-orang Nasrani bila mereka beribadah, mereka menghadap ke arah timur, iaitu sama dengan arah matahari terbit, arah matahari naik. Tuan-tuan tengok dalam sejarah Maryam. Maryam dulu pun bila dia nak mengasingkan diri dia daripada masyarakat yang ramai, dia menuju ke arah barat ke arah timur. Dalam surah Maryam, dia menuju ke arah timur, arah matahari terbit. Jadi orang-orang Nasrani dia beribadah ke arah timur, arah matahari terbit. Allah nak bagi tahu, bukanlah dikatakan semata-mata kebaikan kamu untuk bergaduh, untuk berbalah kiblat mana.
Bukan nak menafikan pentingnya bila kita melakukan ibadah terutama solat kena menghadap kiblat yang betul. Bukan nak nafi tu. Kerana menghadap kiblat yang betul ni syarat wajib solat ke syarat sah solat? Syarat wajib ke syarat sah? Syarat sah solat. Salah satu syarat sah solat kiblat kena betul. Sebab tu bila tengok saudara kita baik di masjid ataupun di surau, dia semayang salah kiblat, kita kena buat apa? Cepat-cepat perbetulkan arah kiblat dia. Contoh salah seorang mari dia pergi menghadap rumah. Kita tengok tak boleh pergi. Pusing dia. Bukan kata nanti habis Assalamualaikum baru aku biar baca. Kecuali orang tu tak tahu, jahil, biarlah. Kita tahu kita kena pergi perbetul. Tu hak mengadap kira 360 dah ni. Tak betul ikut ni, hak ni ikut apa tak lagi hak sikit-sikit. Tak minta kena pun sikit. Kita nak perbetul juga. Bukan nak nafi tu. Nak habaknya kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. That's the point. Agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bila nak menceritakan tentang kebaikan, bukan pasal ni saja. Bukan hal kiblat saja yang jadi benda kebaikan dalam agama. Bukan bab semayang saja yang jadi benda kebaikan dalam agama, tetapi kebaikan Islam yang sebenar ialah secara menyeluruh. Benda-benda yang panjang disebutkan dalam ayat yang sama tadi. Boleh faham? Sebab ni lah orang tua dulu sebut, apa dia? Kalau orang Kelantan, dia sebut apa? Islam ni bukan setakat semaya je. Kalau dia ayat begitu tu, sama lah. Jadi Islam ni bukan setakat semaya, Islam ni bukan setakat ber tu apa? Ber tu azal lah. Nama ayatnya Islam tu apa dia? Islam tu besar, Islam tu menyeluruh, Islam tu komprehensif. Bukan Islam ni nak cakap bab solat saja, bukan Islam nak cakap bab azan iqamah saja, banyak lagi benda lagi. Jadi hak kamu nak bergaduh tu pasal apa? Pasal kiblat. Tapi tengok poin dia. Walakinnal birra. Allah nak apa? Kebaikan yang utama, kebaikan yang sebenar ialah apa? Man amana billah. Dengan kamu beriman kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Inilah kebaikan yang sebenar. Kalau kita ni hilang hak nombor satu basic awal, pada Allah kita tak beriman, kita jadi kufur, kita jadi non-muslim. Baik, dia akan pergi pada perbahasan tadi. Kalau kamu tak beriman kepada Allah dengan membawa gelaran non-muslim, membawa gelaran kufur, kalau kamu beribadah, kalau kamu nak katakan amalan kamu itu sebagai solat atau menyembah Tuhan, kiblat kamu pun betul, tepat, degree 100%. Tapi keimanan kepada Allah tak ada, sah atau tak sah ibadah. That's the point. Sekarang orang buat Islam, sekejap kau ni, sekejap kau ni, benda tu kecil dalam kami. Walaupun kamu sekarang nak cakap ibadah kamu kiblat betul, solat kamu kiblat betul, penyembahan dan sembahyang kamu betul, tapi bila tanya kamu beriman tak pada Allah? Kami tak beriman, tapi kiblat betul. Apa nilai dan faedah kiblat kamu betul, iman pada Allah tak ada? Nampak apa yang Allah nak tengok, apa yang Allah nak abad. Jadi nombor satu kena beriman. Hak sebelum ni tu benda kecil saja dalam agama. Jadi keimanan kepada Allah itulah yang penting. Dan bila kita nak beriman kepada Allah, perlu kepada ilmu. Dan ilmu inilah yang diberikan oleh Allah di dalam wahyu. Kita nak kenal Allah, kita nak faham Allah. Kita buka Al-Quran, kita analisis setiap ayat. Allah memberikan informasi dan memberitakan tentang diri. Baik ayat-ayat yang menceritakan nama-nama dia, yang kita boleh sebut nama-nama Allah, yang kita boleh berhujah dan berdalilkan dengan nama-nama dia ni, sebab Allah sendiri sebut dalam Quran. Dia sendiri yang sebut nama dia. Dia sendiri yang menamakan diri dan zatnya dengan nama-nama demikian.
Dia juga menceritakan sifat-sifat dia yang kita duk bahas, yang kita duk berhujah, yang kita duk dalil sebut sifat dia tu, Allah sebut dalam Quran. Allah sebut perbuatan-perbuatan dia. Jadi siapa lagi yang lebih layak dan berhak untuk menceritakan tentang diri dia kecuali dia sendiri? Siapa dia? Allah yang cerita. Jadi kita kenal, kita faham, kita tahu sebab melalui wahyunya. Dan bila seorang itu telah kenal kepada Allah, maka basicnya akan terbit dua benda. Siapa yang dah kenal Allah, dia akan jadi Muslim, mukmin yang taat dan patuh. Taat dan patuh dari sudut apa? Dari sudut ibadah tadi dan dari sudut akhlak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan jadi Muslim dan mukmin yang takut dan gerun bila dia melanggar perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua benda ni kena ada, tuan-tuan. Taat dan patuh, gerun dan takut. Kalau jenis beriman saja, taat dan patuh, rasa takut dan gerun tak ada pada Allah, apa akan jadi? Dia iman ada, taat ada, patuh ada, gerun dan takut ada. Apa akan jadi, tuan-tuan? Apa akan jadi? Macam-macam akan jadi, tuan-tuan. Sebab tu bila kita tengok hadis Jibril, tuan-tuan tahu dah hadis Jibril kan? Jibril datang menemui Rasulullah dalam rupa seorang lelaki, rambut hitam melekit, kemudian berjubah putih, mari duduk berteleku depan Nabi, berlaga lutut empat, duduk depan Nabi, letak tangan atas paha Nabi, tanya Nabi, apa dia iman, apa dia Islam, dan apa dia ihsan. Jadi kita hari ini hanya banyak berbicara mengenai iman, kita banyak berbicara mengenai Islam, tetapi kita melupakan yang ketiga, yaitu ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Seperti kamu beribadah, mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah, menjadi hamba kepada Allah, seolah-olah seperti kamu melihat Allah. Seolah-olah seperti kamu melihat Allah. Walaupun hakikatnya kamu tidak melihat Allah, tetapi Allah senantiasa melihat kamu. Ini yang disebut ilmu rasa. Rasa diri bertuan, rasa diri ada Tuhan. Inilah kehilangan paling besar umat Islam di akhir zaman. Rasa tu hilang. Rasa kita ni ada Tuhan, rasa kita ni ada Tuhan. Inilah saya istilahkan sebagai ihsanless. Kita kehilangan ihsan di akhir zaman. Kita tak hilang iman, kita tak hilang Islam, tapi kita hilang ihsan, rasa tu. Sebab rasa tu hilanglah, walaupun Muslim dan beriman, dia boleh melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Sebagai contohlah, saya selalu memberikan contoh seperti ini. Kalau katakan ada seorang budak ataupun remaja, dia mari ke surau, dia mari ke masjid, dia kebah duit masjid, duit tabung masjid, tiba-tiba dia tertangkap. Bila kita bawa dia ke depan, kita tanya dia, adakah dia seorang Islam? Agak-agak dia nak jawab apa? Dia pasti mengaku walaupun dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, ambil duit masjid, curi hak orang lain, dia akan mengaku dia Islam. Kalau kita tanya adakah dia beriman kepada Allah, agak-agak dia jawab. Dia akan mengaku dia beriman kepada Allah. Kamu beriman Allah Maha melihat? Dia akan angguk ke dia? Dia akan angguk Allah Maha mengawasi, angguk Allah Maha memantau, angguk Allah Maha memerhati pun dia akan angguk. Tetapi sewaktu kamu nak ambil duit, nak ambil hak orang lain,
Di mana rasa Allah melihat, di mana rasa Allah memerhati, di mana rasa Allah memandang. Sebab rasa tu hilanglah, sehingga kita tergamak untuk buat maksiat dan dosa walaupun Muslim dan dikatakan beriman. Sebab rasa, orang yang ada rasa tu, dia nak ambil hak orang lain, nak ambil barang orang lain, ada rasa tu. Allah tu tengok rasa tu. Bukan setakat dia percaya, bukan setakat dia beriman, tapi ada rasa. Rasa itulah yang menghalang kita semua. Tapi bila rasa ni hilang, apa akan jadi tuan-tuan? Habislah kita. Analogi mudah. Bila lidah yang banyak rasa pahit, manis, masam ni, Allah tarik rasa tu. Apa lagi nikmat makan dan minum tuan-tuan? Apa lagi nikmat yang ada? Hari ni minum kopi pahit, nikmat rasa dah, alhamdulillah. Makan ayam tebu, makan gula manis, cuka, masam, boleh sebut macam-macam. Bila Allah tarik semua nikmat-nikmat tadi, lidah tu rasa kosong. Karipat pun rasa lagu tu, nasi kandak pun rasa lagu tu, mari sampai hak pedas 100% pun rasa lagu tu. Tak ada rasa. Apa nikmat makan minum tuan-tuan? Bukan kata nikmat makan minum lah. Setengah orang tu bila dia jenis-jenis pemakan, boleh kata hilang nikmat hidup sungguh. Bila tak ada rasa. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita salah seorang ahli keluarga Rockefeller? Rockefeller ni dia terkenal antara orang yang menguasai apa dia? Minyak. Suatu ketika dahulu salah seorang ahli keluarga Rockefeller, orang kaya. Jadi bila ada permintaan import minyak dia nak ekspor kepada orang yang import minyak. Jadi selalunya bila dia import minyak ni tak ada masalah. Tapi satu hari itu pada tarikh tertentu yang dia nak hantar minyak dia pada satu tempat, ada satu ramalan cuaca yang mengatakan hari sekian-sekian, tarikh sekian-sekian akan berlaku ribut puting beliung di tengah lautan. Dan tarikh dan hari tersebut, hari dia nak hantar kapal dia yang berisi kargo-kargo minyaknya. Jadi dia terfikir, risau pula jadi apa-apa dekat kapal dia, akan terbalik, akan tenggelam, akan terpusing, puting beliung macam-macam. Jadi orang sarankan kepada dia supaya ambil apa? Insurans kan. Jadi kalau apa-apa pun boleh claim. Tapi nak hambat orang kaya ni, sebenarnya lagi kaya dia akan jadi lagi kedekut. Padahal harga minyak dia tu lagi mahal daripada insurans yang patut orang sarankan beli. Tapi bila fikir walaupun habis pula duit aku kena insurans sebelum ni tak jadi macam ni, dia fikir dia tu. Last kali takut jadi apa-apa, dia pun beli juga dalam keadaan terpaksa. Bila terpaksa tu tiba-tiba hari kejadian tak berlaku sebagaimana ramalan cuaca tu. Elok saja. Tengok orang kaya. Kedekut pula dia akan jasa apa? Dia beli tadi. Allah, rugi besar tak jadi apa. Jadi sebab tu fikir benda tu menyebabkan dia jatuh sakit tuan-tuan. Orang fikir pasal harta yang melampau, duit yang melampau boleh menyebabkan jatuh sakit. Bila sakit tu, lah saya nak kaitkan dengan benda tadi, Allah bagi hilang deria rasa pada lidah dia. Makan apa pun tak rasa. Tapi sebab orang kaya, dia upah seorang juru bahasa duduk sebelah dia setiap kali dia nak makan. Hari ni makan apa ni? Bubuk kacang. Dia makan bubuk kacang. Dia sendirinya tak ada rasa. Tapi hadap sebelah tu manis tuan, manis. Orang sebut manis, sedap di telinga, dia sendiri tak ada rasa. Seronok lagu tu dia makan. Kalau makan cicak-cicak ni makan, kawan ni sebut masam. Dia tak ada rasa. Nikmat ke hidup macam tu tuan-tuan? Tak ada nikmat. Last kali makin teruk sehingga doktor peribadi panggil anak-anak dia. Dia apa? Aku beri kata dua, kata putus. Kalau nak bapak kamu ni kembali sihat, selamat dia daripada kematian, maka buatlah apa yang aku nasihatkan.
Pertama, minta dia tinggalkan dunia perniagaan. Dengan sakit dia ni, tak payah fikir pasal berniaga, suruh dia serahkan salah seorang pada kamu yang uruskan benda ni. Jangan duduk dalam kepala dia benda-benda berniaga, benda-benda minyak ni, biar. Bebaskan dia daripada belenggu tu. Yang kedua, bawa dia ke satu tempat yang jauh, yang kamu agak terasing daripada orang. Hiburkan dan tenangkan hati dia. Pilah mana-mana pulau, ke mana-mana tempat yang jauh daripada orang, biar dia happy dengan alam sekitar, biar dia gembira dengan kehidupan. Dan sekali dia buat, bila buat, jadi sungguhlah apa yang jadi saranan doktor. Dia sihat balik dan Allah bagi balik rasa tu. Sahabat kafir ke dia, kaya miskin ke dia, bila Allah berkehendak, Allah bagi balik. Betapa seronoknya dia. Macam kita dah hilang rasa, Allah bagi rasa balik. Inilah yang berlaku dalam masyarakat kita dunia akhir zaman. Rasa ihsan tu hilang. Rasa ihsan tu hilang. Baik. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ni Allah tak pernah tinggal. Jarang Allah nak tinggal. Bila sebut nama dia dari sudut konteks keimanan, mesti dia sebut yu'minu billahi wal yaumil akhir, an tu'mina billahi wal yaumil akhir. Selalu dia padangkan dua padanan. Allah, hari akhirat. Kenapa hari akhirat begitu penting dalam kehidupan kita manusia? Ramai, bukan kata zaman kita, zaman Rasulullah pun ramai tak percaya dan beriman dengan hari kebangkitan, termasuk golongan musyrikin Mekah tak percaya. Ada sejarah yang mengungkapkan mereka bawa tulang-tulang daripada binatang-binatang sembelihan yang lama, pergi jumpa Nabi semata-mata nak sindir Nabi, nak menafikan adanya hari kebangkitan. Lihat wahai Muhammad, ni tulang-tulang binatang-binatang sembelihan yang lama. Bagaimanakah agaknya Tuhanmu nak tangkupkan balik, nak menghidupkan balik tulang-tulang ni jadi seperti rupa asalnya yang kembali. Tujuan dia apa cakap demikian? Nak hina Nabi, nak sindir Nabi, sekaligus nak membenarkan kefahaman mereka hari kebangkitan ni tak ada, hari akhirat ni tak ada, hari pertemuan kembali dengan Allah dan Tuhan ni tak ada. Bahkan dibawa sampai ke hari ini oleh golongan-golongan yang selalu kita sebut sebagai ateis. Ateis ni bukan kata hari kiamat, Tuhan sendiri pun dia tak percaya Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Bagi dia dunia ni terjadi dengan apa? Dengan spontan, secara tiba-tiba. Dia jadi secara natural sejak dulu lagi. Tak ada Tuhan yang mencipta. Okey, sekarang kita tengok, bila disebut beriman kepada hari akhirat, kenapa penting? Tuan-tuan, lani tuan-tuan hidup atas dunia, tuan-tuan beriman dan percaya pada apa? Nombor satu tadi, kita semua beriman, percaya kepada Allah. Dan kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, nombor satu dalam hati, diri dan jiwa kita, satu masa kita rasa nak jumpa siapa? Dalam hati tuan-tuan sekarang, nombor satu, tuan-tuan terasa berkeinginan nak berjumpa siapa? Nak tengok siapa? Nak tengok Tuhan hak kita yakin, nak tengok Tuhan hak kita beriman, nak tengok Tuhan hak kita percaya. Kita nak bertemu kembali dengan Allah. Kalau tak ada keimanan kepada hari akhirat, tak ada keimanan kepada hari kiamat, agak-agak bila benda tu nak jadi? Bila benda tu boleh berlaku? Atas dunia selama-lamanya, hal tersebut tak mungkin berlaku bagi kita. Bila hak boleh tengok Allah hak kita percaya ni? Bila boleh tengok Allah hak kita beriman ni? Bila boleh tengok Allah hak kita yakin ni? Akhirat besok. Sebab adanya keyakinan hari akhirat tu, Allah menjanjikan nikmat terbesar bagi setiap mukmin tu dapat melihat wajah Tuhan. Itu hak kita nak. Nah, sebab tu antara bila kita beribadah ni nak khusyuk, kena letak benda ni.
Dalam surah Baqarah Allah menyebut salah satu cara kita nak khusyuk apa dia? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Annahum mulaqu rabbihim. Mereka nak apa tu? Nak bertemu dengan Tuhan. Baik, alladzina yazunnu, iaitu mereka yang yazunnu. Selalunya kalimah zon ini lebih kepada apa? Zon, sangka-sangka. Zon dalam ayat ni bukan assumption. Zon dalam ayat ni ialah convince. Apa dia convince? Yakin. Iaitu mereka yang berkeyakinan annahum mulaqu rabbihim. Satu masa mereka akan bertemu kembali dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepadanya lah dia akan dikembali. Salah satu cara kita nak dapatkan khusyuk dalam setiap ibadah, solat ke atau ibadah yang lain, kena letak perasaan ni. Setiap kali kita beribadah, nak bagi datang rasa khusyuk, kena letakkan keyakinan satu masa aku akan bertemu kembali dengan Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku menghamba dan mengabdikan dia. Jenis buat perangai macam-macam, sebab dalam diri dia sendiri pun tak ada perasaan nak bertemu dengan Tuhan. Kalaulah tuan-tuan nak mengembirakan hati ibu dan bapa tuan-tuan, contoh kita bekerja, kita belajar di luar kawasan kampung wilayah daerah kita, salam dengan mak bapak nak pergi kerja, salam dengan mak bapak nak pergi universiti. Jauh kita dengan mak bapak. Kita kalau boleh nak jaga kebaikan-kebaikan atas nama sebagai seorang Islam, kebaikan atas nama mak bapak kita, keluarga kita. Duduk tempat orang kerja baik-baik, cari rezeki baik-baik, tak buat benda-benda yang tak elok. Kita takut apa? Bila kita buat benda-benda yang tak elok, sama ada ketika kerja, kita buat benda-benda yang tak elok sewaktu kita bergelar pelajar mahasiswa di universiti, takut benda-benda tak elok tu sampai pada siapa? Sampai pada kedua ibu bapa yang kita kasih dan sayangi. Kalau boleh geru nak melangkah balik kampung ni, harap-harap sepanjang aku duduk, aku dah buat elok ni sampai berita hak elok-elok saja, hak baik-baik saja pada pendengaran dan cuping telinga dua ibu bapa. Bila jumpa kawan lagu mana lah, Din duduk sana tu, duduk kat Penang jauh dengan makcik, oh bagus, semayang tak tinggal, kuliah selalu pergi, mak pun dengar sejuk. Tapi gerung kalau takut apa? Lagu mana anak makcik tu? Berat saya nak cerita makcik. Semayang tu tak tahu ke mana, Jumaat tak pernah nampak, kita balik pun rasa apa? Rasa galak tu, rasa tak seronok. Jadi orang yang ada perasaan khusyuk ni rasa seronok jumpa. Nak dengar apa? Nak dengar benda baik-baik. Nak suruh Allah Tuhan dia ni bacakan hak baik-baik, bacakan kebaikan, bacakan pahala. Boleh faham tak? Okey. Satu lagi, secara rasional, sudut pandang, kalau kita nafikan beriman kepada hari akhirat, kita letak hari akhirat tak ada, hari akhirat tak wujud, hari akhirat tak perlu percaya. Jadi maksudnya siapa pun manusia atas muka bumi ini meninggal, dia meninggal habis cerita dia, habis hikayat dia, habis riwayat hidup dia, tak ada hari akhirat, tak ada bangkit lagi. Jadi saya tanya satu soalan bonus, kalau hidup kita demikian, waktu hidup atas dunia ni baik jadi baik ke baik jadi jahat? Baik jadi baik ke jadi jahat? Kalau mati tu mati, habis cerita. Tak ada hari akhirat, tak ada timbangan amal, tak ada titian sirah, tak ada syurga neraka. Mati, habis. Baik jadi baik ke baik jadi jahat? Saya tak suruh jadi jahat, saya minta jawapan saja. Jadi itulah sebenarnya
Tak ada dah istilah baik, tak ada istilah jahat, tak ada istilah betul, tak ada istilah salah. Kalaulah nak letak juga istilah tu, hak baik mati pun habis cerita, hak jahat mati pun habis cerita. Orang yang terkenal dengan tolong orang dermawan budiman mati habis cerita. Orang yang terkenal dengan jahat dia, dengan zalim dia, dengan khianat dia, mati habis. Jadi kembali kepada persoalan sindiran terhadap Rasulullah tadi. Kalaulah tu pegangan orang-orang musyrikin Mekah, hari kiamat tu tak ada, hari kiamat tak akan berlaku, secara logik dan rasional perlu tak mereka lawan dakwah Nabi? Secara akal, kamu tak beriman kepada hari akhirat. Jadi bila Abu Lahab, contoh anak saudara kamu ni, mengaku dia menerima wahyu dan dia menyebarkan dakwah Islam, patut tak kamu lawan dia? Patut tak kamu tentang dia? Patut tak kamu marah kat dia? Yang jadi kamu duk lawan Muhammad, marah Muhammad, tentang Muhammad, cuba nak bunuh Muhammad, pasal apa? Sebab kamu rasa dia buat kesalahan, kamu berada pada kedudukan yang betul. Jadi apa nilai, apa value kamu menganggap dia salah dalam pegangan tadi? Bila dia kamu dianggap salah, dia mati habis cerita. Kamu hak betul pun mati habis cerita. Jadi apa nilai nak lawan dia? Nak apa-apa? Kita ni nak mengatakan kita betul, nak mengatakan orang salah. Sekarang ni kita punya base, kita punya foundation cukup besar yang memisahkan syurga dan neraka. Sebab kita semua nak masuk syurga, kita semua nak elak diri masuk neraka. Ni hak betul sebab nak ke syurga, ni hak benar sebab nak ke syurga. Ni salah boleh masuk neraka, ni tak betul boleh masuk neraka. Ada nilai, ada value. Kita bergaduh dengan orang, kita berbalah dengan orang antara hak dan batil. Tiba-tiba benda yang jadi basic tadi kita buang ke tepi. Apa nilai kita nak kata orang tu salah, orang tu betul? Mati sama kita dengan dia. Jadi secara logiknya perlu tak marah kat Nabi dakwah? Tak ada nilai. Kalau kamu kata kamu betul, dia salah, bahkan kamu kata kamu sendiri pun salah, mati kamu pun. Kalau kamu kata betul, mati pun habis cerita macam dia. Kalau kamu menganggap diri kamu salah balik pun, mati habis cerita macam dia. Nanti adakah sesimpel dan semudah itu agama? Satu, sebab kita nak kembali menemui Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benar. Yakin dan percayalah tuan-tuan, sepanjang kita hidup, berapa banyak manusia yang tidak mendapat keadilan yang sebenar dan setimpal. Berapa banyak dalam hati dan jiwa masing-masing menyimpan ketidakpuasan terhadap kehidupan yang kita lalui. Rasa tak puas hati, rasa tak puas hati, rasa hangat, rasa panas. Pergi mahkamah, Allah akan buat benda kecil 30 tahun kena. Rasa tak puas hati, walaupun kita menghormati undang-undang, tapi keluar saja langkah kaki tak puas hati. Bumi 30 tahun tak puas. Bila nak puas hati? Besok Allah tunjukkan hak kamu tak puas hati tu, aku akan jadi hakim yang paling adil. Buat lagu ni pun kena 8,000. Tak patut. Hak tak patut tu Allah akan buat jadi patut. Berapa banyak kita tak puas hati ni. Kadang-kadang orang yang lemah, dizalimi, dianiaya, dikhianati, tapi sebab dia lemah, tak ada power, tak ada kuasa, dia mengharapkan doa saja supaya Allah balas balik atas pengkhianatan diri dia. Yang nak lawan, orang tu telah buat. Nak lawan, tak capai pada kekuasaan. Kalau cerita Tamil tak tahu. Sebab cerita Tamil ni motor scrambler pun boleh masuk dalam parlimen. Itu payah nak berlaku di mana-mana. Tapi di India, scrambler boleh masuk dalam parlimen. Dia pergi berdaya semua menteri-menteri ada bersidang tu. Itu tak boleh dalam filem.
Kejap dengan selipar hamba atas jalan raya, hamba atas lebuh raya. Pemimpin mereka pun tak. Tapi sebenarnya mereka nak luahkan apa tu? Kebenaran, realiti yang berlaku. Sistem yang tidak adil, sistem yang zalim, sistem yang mengkhianati. Tapi bila nak diadili, Allah kita akan berpuas hati sebab Allah dah jamin, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bukan saja manusia, jin pun akan diadili, bahkan haiwan. Allah nak membuktikan keadilan dia, binatang pun. Contoh, ada 2 ekor kambing atas dunia dulu. Kambing A pernah tanduk kambing B. Kambing B ni kecil, dia tengok tu besar, dia tak badan. Tapi besok Allah akan datangkan balik 2 ekor. Allah akan perintahkan siapa pula tanduk siapa. Atas dunia kambing A tanduk kambing B, akhirat besok kambing B tanduk balik kambing A. Faham? Tanduk balik, habis cerita. Tu tak kira hak tendang, hak tampak, hak buat apa tu, Allah akan adili. Tapi binatang ni ada syurga neraka tak untuk mereka? Tak ada. Bila Allah selesai pengadilan, Allah akan hilangkan, hapuskan kedua-dua. Rugilah macam tu. Tak rugi. Allah nak tunjuk apa kat kita? Nak tunjuk keadilan. Walaupun bentuk haiwan, bentuk binatang, hang dulu tendangan ni, hang ni pula tendangan. Hang dulu tanduk ni, hang ni pula tanduk. Agak-agak nak berapih binatang Adam sampai zaman kita meninggal tu nama mana? Jangan ada action sangat. Nak berapih hak binatang tu satu hal, nak berapih hak kita dengan jin satu hal. Kita nak terima duit berdiri 3 jam, efek banyak kan? Lambat duit berdiri 3 jam, puasa puas dah. Duduk nak bayar bil TMB, kena setengah jam berdiri. Dia mula nak marah-marah dah. Beratok situ, beratok sini. Ni tak tahu berapa lama kita nak kena buat. Berapa lama kita nak berdiri. Nak tunggu habuan dan bahagian masing-masing untuk diadili. Agak-agak biar berbaloi kita tunggu lama-lama agar Allah menghantar kita semua, saudara-saudara Islam dan mukmin kita, ke syurga yang menjadi harapan dan tuntutan semua. Memang siapa-siapa pun, bukan kata orang baik dan beriman saja nak syurga. Orang hak buat jahat, orang hak buat dosa, orang hak buat maksiat pun dia tak mau pada neraka. Dia juga berharapan dan mengimpikan syurga seperti manusia-manusia yang ada. Tapi itulah waktu hidup atas dunia ni, Allah dah bagi peluang. Ajal yang Allah tentukan, sama ada kita sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, bersedia atau kita lalai dan ralik dalam hidup kita. Mati ini dia tak ada alamat. Dia tak ada alamat. Dia tak kata mari satu suara lusa hang mati. Dia mari satu suara minggu depan hang mati. Kalau lagu tu senang. Ini tak ada. Berkemungkinan langkah saja kaki keluar saat lagi. Kalau Allah nak ambil je. Pi nak rehat kepala dalam hotel saat lagi, letak atas bantal. Kalau Allah nak ambil je. Esok lusa kita tak tahu. Tapi kita yakin ajal kita satu masa akan sampai. Dan yang paling penting, apa yang kita nak bawa di hadapan Allah. Ibadat yang baik, akhlak yang baik, ataupun sebaliknya. Adakah kita nak jadi hamba Allah yang membawa zero, kosong ibadah kepada Allah, apatah lagi zero dan kosong adab dan akhlak kepada sesama manusia. Jadi saya harap tuan-tuan dapat memahami ini dengan baik. Sebab tu saya baca 3 baris ya. Kalau saya baca habis tadi, elok-elok azab maghrib kita boleh buka puasa kat sini. Tak apalah saya berhenti kat sini. Bertiga orang kita ni. Sebab saya pun tak dibekalkan air bandung, air sirap air macam ni. Ustaz Aslim macam mana? Sakit kedai mana?
Selalu dia ajak pergi minum lah, tapi ni tak boleh nak minum malam karang aku kalau ada kesempatan. Jadi saya minta maaf, setakat ni saja saya boleh bersembang, berbicara, berkuliah tazkirah secara santai pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada diri saya sendiri yang berbicara, dan seterusnya mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang sama kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ishtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوصف اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله